Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan, saya Syaza Azlin dan kami dari Kumpulan 5 akan mengangkat satu isu berkenaan dengan diskriminasi yang melibatkan majikan, golongan pekerja dan juga golongan penganggur. Walaupun isu ini kedengaran agak klise dan merupakan satu fenomena biasa yang berlaku dalam negara kita, saya pasti ianya merupakan isu yang tidak wajar untuk kita pandang enteng dan patut juga untuk kita kupas, kerana rata-rata daripada penonton sekalian pastinya akan bergraduasi dan juga akan mencari kerja, di mana saya yakin ada dalam kalangan kita pasti akan mengalami pengalaman berlakunya diskriminasi ketika mereka bekerja maupun ketika mereka mencari pekerjaan. Okey, kalau kita lihat rata-rata pekerja yang mencari kerja ini ada sahaja rungutan daripada mereka bahawanya majikan ini demandnya melampau-lampau. Terutamanya mereka menginginkan pekerja yang pandai berbahasa Mandarin dan sikap pilih kasih daripada golongan majikan ini yang turut menjadi faktor berlakunya diskriminasi. Dan ada juga yang melibatkan perkara-perkara serius, misalnya seperti jika anda hendak bekerja di bahagian ini, anda perlulah membuka tudung dan sebagainya. Jadi saya rasa perkara ini juga telah melanggar hak asasi manusia. Dan ianya bukanlah perkara yang harus kita biarkan begitu sahaja, dan wajar untuk kita sama-sama telusuri mengapa isu ini sukar untuk kita menemui jalan penyelesaiannya. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih jauh dalam topik ini, apa kata kita lihat dahulu apa kata pandangan-pandangan dan juga lontaran pendapat belia-belia di luar sana. Sebab bagi saya sekarang ni memang susah nak cari kerja untuk perempuan yang pakai tudung. Mungkin dia bagi syarikat-syarikat yang ada sekarang ni, dia bagi keutamaan kepada orang yang tidak bertudung ataupun yang ada kebolehan untuk bercakap bahasa lain selain daripada bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Belum lagi, saya tengah cari kerja juga. Berapa banyak kali apply kerja? Saya sudah banyak kali. Sudah dua bulan saya belum bekerja. Sometimes mereka minta kita apply pun mereka untuk Muslim. Yang lagi satu orang Cina. Kena tahu Mandarin. That's the problem. Tapi kalau kepala saya lah, saya punya pekerja semua pakai tudung, ya ke? Salah. Kita tak cakap tak masalah. Dia orang kerja yang bagus, nah itu aman, so kerja semua bagus. Kita tak cakap dia tak bagus, ya ke? Memang kalau Cina pun tak bagus, tak rajin ya. First dia kena tengok ability kita lah. So macam mana kita punya grade semua, tengok dari tu, bukan dari segi kaum bahasa sendiri. Lepas tu nak cari kerja pun lama kan, susah nak dapat. So I buat bisnes ni 8 years, 8 tahun lah. Dari umur saya 17 tahun. Tak boleh lah macam tu, macam diskriminasi yang obvious sangat. Mungkin Cina dia ambil dahulu sebab diorang jenis yang rajin lah. Kalau daripada pandangan saya lah, berbanding Melayu dengan India. Bukannya Melayu dengan India tak rajin, tapi diorang macam kurang lah. Lepas tu pula bila wanita-wanita Islam nak bekerja di syarikat swasta, ada separuh Cina-Cina, syarikat swasta Cina tidak bagi pakai tudung. Ini sudah menyentuh dari segi agama. Tapi bila kita cakap, dia kata apa? Ini dah prosedur company. Orang nak tanda, aku ikut. Kan? Jadi itu tak elok lah bagi semua. Bagi kita hidup di Malaysia ni, masyarakat yang kata berbilang kaum. I think, I mean, if there's any parties that can help to spread the sort of awareness and also give that sort of, just spread the awareness and also promote a sort of culture that people probably you can look at qualification, also experience. Those things probably should be the key criteria when you want to look for before deciding whether you want to take on a particular person for a job or not. Right?
right? So, yeah, stop discrimination when finding a job. Okay. Melayu yang bertudung ni macam terlampau apa orang kata? Yes, konservatif. So macam bila ada diskriminasi tu saya rasa macam salah jugalah sepatutnya sebab kadang-kadang orang yang bertudung ni dia macam lebih terbuka, lebih banyak bercakap daripada orang yang tidak bertudung ni. Kadang-kadang pun rasa kesian juga sebab kadang-kadang India lagi kurang dapat peluang pekerjaan daripada Melayu. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Siva dan juga rakan-rakan sekalian. Okey, pada tutorial kali ini saya dan ahli kumpulan akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk rasisme dalam pekerjaan. Jadi rasisme ini merupakan satu kepercayaan yang menganggap bahawa kaum mereka adalah lebih baik daripada kaum-kaum lain. Jadi di awal video ini kami juga telah memasukkan temu bual yang dilakukan terhadap belia-belia yang menghadapi masalah sebegini dalam mencari pekerjaan dalam kehidupan mereka. Okey, saya juga telah membuat sedikit pembacaan iaitu di mana saya telah menemui kajian yang telah dilakukan oleh penyelidik berkaitan perkara ini. Okey, Pusat Pentadbiran dan Pengajian Politik Saint GPS telah membentangkan kajian yang menunjukkan bahawa orang Cina lebih mudah mendapat temuduga ataupun pekerjaan di sektor swasta berbanding dengan orang Melayu dan juga orang India. Okey, kajian ini telah dibuat dengan menghantar resume menggunakan 7 orang individu yang berlainan bangsa iaitu 3 daripada bangsa Melayu, 2 daripada bangsa Cina dan 2 daripada bangsa India yang mana mereka ini mempunyai tahap kelayakan yang sama. Namun begitu, hakikatnya diskriminasi ini sememangnya wujud sejak 4 ataupun 5 tahun yang dahulu. Dan banyak kajian telah dijalankan dan membuktikan perkara ini benar-benar berlaku. Jadi, namun begitu perkara ini juga telah diakui sendiri oleh Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Ahmad Yazid Osman bahawa memang terdapat syarikat yang menggunakan bahasa Mandarin untuk menapis calon-calon pekerja dan meletakkan syarat berbahasa Mandarin itu sebagai satu syarat untuk kelayakan mendapat sesuatu jawatan di sebuah syarikat. Okey, malah satu laporan juga telah dilaporkan bukan sahaja mereka tidak mahu mengambil orang Melayu tapi disebabkan orang Melayu tidak mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Okey, namun bagi saya perkara ini sepatutnya tidak sepatutnya lah berlaku kerana ianya tidak sihat untuk pasaran kerja di Malaysia, terutamanya kita mempunyai masyarakat yang berbilang kaum dan juga etnik. Jadi saya berharap pihak berkuasa seharusnya mengambil tindakan ataupun memainkan peranan mereka dengan memantau jika berlaku rasisme dalam pekerjaan ini. Malah jika dilihat tidak relevan lah kalau di Malaysia ini kita memiliki masyarakat majmuk tetapi kita mengenakan syarat pekerjaan yang begitu dan jika berlaku ianya perlu dihapuskan supaya tidak menjurus kepada rasisme di Malaysia. Okey, itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Prof. Siva dan juga rakan-rakan sekalian. Saya Nur Awanis binti Rashdan dan saya akan membentangkan tentang diskriminasi terhadap agama dan juga kaum dalam sektor pekerjaan ini. Biasanya fokus terhadap isu pekerjaan di Malaysia ialah soal kualiti pekerjaan, peluang pekerjaan dan juga gaji. Namun terdapat juga isu yang jauh lebih penting seperti diskriminasi pekerjaan yang mana sering berlaku dan ianya perlu ditangani secara tuntas. Diskriminasi pekerjaan ini boleh saja datang daripada 3 bentuk yang berbeza iaitu diskriminasi kaum, diskriminasi gender dan juga diskriminasi agama. Salah satu contoh diskriminasi agama yang sering berlaku
adalah di mana majikan tidak menginginkan pekerja yang bertudung. Sebagai contoh, terdapat juga laporan daripada Kementerian Sumber Manusia yang mendapati hotel di Semenanjung Malaysia telah menetapkan dasar standard grooming yang melarang pekerja wanita untuk bertudung. Selain hotel, terdapat juga syarikat-syarikat yang lain yang telah melarang pekerja wanitanya untuk bertudung. Contohnya seperti Victoria's Secret dan juga syarikat penerbangan Malaysia Airlines. Selain itu, terdapat juga kes di mana majikan telah melarang pekerjanya yang beragama Islam untuk menunaikan solat. Antaranya, kes yang tular ialah yang berlaku di Jetty Sport Malaysia. Selain daripada diskriminasi terhadap agama, terdapat juga diskriminasi terhadap kaum dalam sektor pekerjaan. Hal ini dapat dibuktikan dalam satu kajian sosial yang telah dilakukan dan dapatan kajian ini telah menunjukkan bahawa terdapat diskriminasi terhadap graduan yang berbangsa Melayu ketika dalam proses pengambilan kerja di Malaysia. Selain itu, kajian ini juga telah mendapati bahawa sebahagian besar daripada majikan di Malaysia lebih menjurus untuk mengambil pekerja yang berbangsa Cina berbanding Melayu dan juga India. Ianya juga telah jelas menunjukkan bahawa sikap berat sebelah sebahagian besar majikan di Malaysia yang tidak hanya melihat kepada kelayakan akademik tetapi lebih melihat kepada faktor kaum ketika ingin mengambil pekerja. Selain itu, terdapat juga kajian yang terbaru yang dibuat oleh Center for Governance and Political Studies (CGPS) yang menunjukkan dapatan kajian yang hampir sama dengan kajian sosial yang sebelumnya. Ianya telah membuktikan bahawa masih wujud lagi diskriminasi mengikut kaum ketika sesi pengambilan pekerjaan, terutamanya terhadap kaum Melayu dan juga India. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Aisyah akan menjelaskan tentang kesan diskriminasi dalam pekerjaan ini. Sekiranya diskriminasi pekerjaan ini terus diamalkan dalam kehidupan seharian, maka ia akan memberikan kesan yang mendalam terhadap negara dan rakyat. Di antara kesan yang bakal timbul adalah sudah pasti dari segi pembangunan ekonomi negara. Hal ini kerana jika kita terlalu bergantung terhadap sesuatu kaum dalam mencana ekonomi negara, maka kejayaan dalam ekonomi mungkin tidak akan dapat dicapai kerana tiada keseimbangan dalam penjanaan produktiviti. Ini disebabkan sesuatu kepakaran itu tidak hanya diukur atau bergantung berdasarkan sesuatu kaum atau jantina. Selain itu, kesan lain yang bakal berlaku adalah terhadap keterbatasan individu untuk mempelajari perkara yang baru serta keterbatasan untuk meningkatkan daya saing dalam diri. Hal ini terjadi akibat daripada kesan diskriminasi yang diamalkan oleh majikan atau syarikat tempat mereka bekerja. Diskriminasi ini bukan sahaja melibatkan antara majikan dengan pekerja, namun ada juga yang melibatkan antara pekerja dengan pekerja sendiri. Diskriminasi dalam pekerjaan ini juga boleh menyebabkan pihak yang tertindas seperti graduan universiti terlepas peluang dalam memperolehi pekerjaan yang setaraf dengan kelulusan mereka dan menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan siswazah. Mereka juga terpaksa mencari pekerjaan di luar bidang pengajian mereka dan dibayar gaji yang tidak setimpal dengan kelulusan yang diperolehi. Situasi ini juga menyukarkan para siswazah untuk mencari pengalaman bekerja dalam bidang masing-masing. Masalah diskriminasi yang
berlaku dalam proses pemilihan pekerja dan diskriminasi di tempat kerja ini bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan yang mana kita ketahui menjamin hak kesamarataan dan menolak diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi untuk mengelakkan hal ini berlaku, para pekerja atau sesiapa saja yang mengalami diskriminasi ini seharusnya mengambil tahu akan hak mereka dan perlu membuat laporan pada saluran yang betul. Ini bagi menjamin keamanan yang kondusif di persekitaran tempat kerja mereka tanpa perlu ada sebarang diskriminasi.